Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Tidak dapat tidak, tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim memang tengah cuba menanam terus kerjaya politik Rafizi Ramli. Rasa-rasanya anda selari tak pendapat dengan saya? Kita intro dulu. Ceritanya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini kita semua tahu brainchild utama Rafizi Ramli selain daripada menu rahmah dan sebagainya ialah padu. Dan secara asasnya, bagi Rafizi, padu ini adalah jauh lebih besar impaknya berbanding dengan menu rahmah. Sebab menu rahmah ini mungkin dia terpaksa berkongsi kejayaan dengan Kementerian Kos Sara Hidup. Tetapi padu ini 100% dia punya, brainchild dia. Dan sekiranya kalau padu ini berjaya, nama dia sebagai Menteri Ekonomi yang berjaya akan meletup. Dan sudah tentulah bila beliau berjaya sebagai menteri, ianya akan memberikan ruang dan peluang untuk beliau terus mendaki tangga-tangga jawatan dalam parti PKR. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelihatannya padu ini macam tidak diutiliskan betul-betul oleh Kerajaan Perpaduan Madani. Dulu kita tengok ketika subsidi diesel ditarik dan kemudiannya dimunculkan Budi Madani sebagainya. Masa itu kita dah tanya dah, betapa mana perginya padu? Kenapa tak gunakan padu sebagai satu pangkalan data untuk menentukan siapakah yang layak dapat Budi Madani, yang dapat bantuan atau dapat subsidi untuk diesel sebagainya? Kenapa mesti wujudkan satu app baru, satu program baru yang boleh kita katakan bertembung dengan padu ini untuk memberikan orang kata apa, bantuan kepada mereka yang layak untuk mendapatkan cashback untuk diesel? Kenapa tak nak guna padu saja kan? Benda ini yang kita persoalkan sebab padu ini bukan murah tau belanja dia. Kalau tidak menjadi kesalahan saya, untuk membangunkan padu ini bagi tempoh 3 tahun ialah 85 juta ringgit peruntukannya. Bukan kecil anak, 85 juta ringgit. Setahun dekat 30 juta tuan-tuan dan puan sekalian. Bukan kecil anak tau. Dan macam saya katakan, oleh kerana jumlah ini sangat besar dan benda ini mendarat di bawah Kementerian Ekonomi, maka padu ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan brainchild dan juga merupakan ayam tambatan kepada Rafizi Ramli untuk memastikan beliau ini terus mendaki tangga-tangga politik tanah air. Tetapi macam saya katakan, padu ini macam dianaktirikan macam tu je. Sebelum kita cerita lebih panjang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jom kita dengarkan apakah ulasan yang diberikan oleh Khairi Jamaluddin dan juga Syaril Hamdan ketika dalam podcast Keluar Sekejap mereka baru-baru ini membincangkan mengapakah padu ini seolah-olahnya ditanam oleh Perdana Menteri. Jom tonton. So, dua soalan. Apa jadi pada padu? Itu soalan yang lebih asas lah. Tak tahu apa jadi pada padu sebab T15 pun dah digunakan istilahnya yang kita dah bincang tadi. Kecuali padu disebut sekali dalam ucapan belanjawan. Tapi lebih, tidak di sini kan? Tidak dalam hal... no, dia lebih kepada penyelarasan semua data kepada sebab dia nak guna digital ID. Okay. So, digital ID itu akan jadi rujukan utama dan dikatakan digital ID itu akan mencantumkan semua data daripada padu, daripada LHDN dan juga daripada semua pengkalan maklumat yang lain. Mungkin itu cara lembut ya Perdana Menteri untuk kebumikan padu. Ataupun dah beri isyarat bahawa kalau kita faham padu tidak akan digunakan lah untuk benda yang because, macam ni. PM kata T15 kan padu asalnya Rafizi kata padu ini akan mengambil kira data point yang pelbagai, bukan hanya pendapatan tetapi PM sebut pendapatan kan dalam ucapan tanggungan dan sebagainya. Sebab dia nak memberi satu gambaran yang lebih bernuansa. Tapi normally when you have this nuance view, it's too much. It's not. I mean, when it comes to policy making, you want to have the easiest option. Sure. Cleanest option. Yalah. Yeah. I mean, how do you even define what disposable income is? 100%. Pertanggungan yang... So nampak macam padu tidak akan digunakan sepenuhnya. Lantaklah korang nak buat macam mana, tak ada masalah. Dekat sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka berpendapat betapa padu ini seolah-olahnya memang sengaja ditanam oleh kerajaan. Ketika pembentangan bajet baru-baru ini pun, padu hanya disebut sekali saja. Itu pun secara sekali lalu untuk katakan menggabungkan beberapa data LHDN, padu dan sebagainya untuk menentukan mekanisme itu, ini dan pelbagai lagi.
dia tidak kata langsung akan menggunakan padu sebagai satu modus operandi utama untuk mengenal pasti siapakah golongan sasar yang layak mendapatkan subsidi dan juga bantuan-bantuan kerajaan. Seperti mana tujuan utama perlaksanaan dan juga pembuatan padu itu sendiri. Dan benda ini secara asasnya baffling lah tuan-tuan dan sekalian. Sangat-sangat memeningkan dan sangat-sangat menggelirukan. Sebab ialah padu ialah merupakan satu pangkalan data utama. Mengumpulkan semua data-data daripada LHDN dan pelbagai agensi lain untuk membolehkan kita mengenal pasti sama ada orang ini layak untuk dapat itu ke ini dan sebagainya kan. Walaupun dulu kami berkali-kali, saya Wabi Faris dan rakan berkali-kali kata yang padu ini redundant. Wabi Faris kata apa tahu? Padu ini cumalah glorified Google Form. Google Form yang digah-gahkan. Macam tu lebih kurang kan. Dan kerana kutukan beliau terhadap padu itulah Rafizi tak puas hati, ajak berdebat dan sebagainya. Tetapi bila melihatkan kerajaan perpaduan madani ini mengabaikan padu, tidak dapat tidak, apa yang kami kata selama ini betul lah. Tetapi ada benda lain yang saya perhatikan di sini tuan-tuan dan puan sekalian. Secara asasnya, bagi mereka yang mengikuti perkembangan politik dalam PKR, mereka semua tahu betapa Anwar sekian lama memandang Rafizi ini sebagai pencabar beliau. Sebagai seseorang yang boleh menggugat kedudukan beliau sebagai orang paling berkuasa di dalam Pakatan Harapan dan juga PKR itu sendiri. Kerana itulah, walaupun dia dengan Rafizi itu berlainan kem dan sebagainya, tetapi dia kena juga bagi Rafizi jawatan. Kerana benda ini pasti akan appease para penyokong Rafizi di dalam PKR itu sendiri. Tetapi berkemungkinan juga Anwar tahu yang beliau tidak boleh membiarkan Rafizi mengecap kejayaan. Kerana kejayaan bagi Rafizi akan memberikan tekanan kepada Perdana Menteri. Jadi tak tahulah, mungkin kerana itulah padu ini diaktifkan sebagainya supaya tidak ada sebarang kejayaan dapat diraup daripada perlaksanaan padu. Dan bila padu ini tak berjaya, orang akan tuding jari dekat Rafizi. Rafizi Menteri Ekonomi yang gagal. Rafizi sembang lebih dan sebagainya. Dan benda ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi kedudukan Rafizi dalam parti PKR itu sendiri. Kena ingat pemilihan PKR tak lama lagi tau. Tahun depan je masalahnya kan. Jadi kita nak tunggu dan lihat jugalah adakah telahan saya ini benar. Sebab macam saya katakan, saya dah perhatikan politik PKR ni dah lama dah kalau ikutkan. Mereka masing-masing ada kem masing-masing dan ada kemungkinan juga mungkin mereka hendak menaikkan Farhas Wafa untuk menggantikan tempat Rafizi. Wallahualam bisawab. Dan benda itu kelihatannya seperti itulah tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi babak ini ialah urusan dalam parti PKR. So kata mereka lah kalau nak bergasak ke, bergaduh ke, ada tim apa-apa ke kan. Kita tengok sajalah dengan penuh rasa minat dan juga sediakanlah popcorn masing-masing. Tetapi until then, kesianlah Rafizi. Dia kan menteri formula. Bila formula dia tidak digunakan oleh kerajaan, nampak sangat macam kerajaan tidak menghargai beliau pun selaku menteri ekonomi. Kalau tak adalah dia mengamuk macam ni dekat atas pentas. Sedih bang. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.